Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang kali ini memang panas. Taqiyuddin tak tuduh Anwar homoseksual tapi video diedit, kata PAS. Apa cerita? Sehingga isu ini panas diulang semula. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata parti itu. Sebaliknya, kata pengarah Jabatan Penerangannya, Nazir Helmi, rakaman ceramah Taqiyuddin sempena pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru sebelum ini dikerat pendek, disunting dan dimanipulasi dengan niat jahat. Katanya, hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Ada netizen menjawab menyelar jawaban daripada PAS ini dengan katanya PAS dah banyak kali cakap dulu baru minta maaf. Sudah cakap, sudah fitnah baru minta maaf. Kata netizen itu sudah sikap PAS, kata mereka lagi. Tapi sejauh mana kebenaran PAS mengatakan ini, yaitu video yang telah didakwa menghina Anwar Ibrahim dengan isu homoseksual, benar atau tidak? Karena kata PAS, video itu diedit dan mudah saja untuk mengetahuinya. Tunjukkan video asal. Mana video asal yang dikatakan video itu telah diedit? Kenapa susah-susah hati? Kenapa susah-susah nak terangkan? Kan lebih mudah serahkan video asal. Serahkan video asal yang dikatakan telah pun diedit itu. Maka dengan itu percayalah orang bahawa video itu sekadar diedit, dikerat, dipotong, disunting dan dimanipulasikan dengan niat jahat. Dan kalau benar video itu telah disunting, pastinya kita akan tahu apa gambaran keseluruhan cerita video asal itu bagi menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan oleh Taqiyuddin. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar. Nazir berkata penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali Agenzia Nova. Ketahuilah, ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 belum lagi mengambil sebarang tindakan. Sedangkan nama baik seorang Perdana Menteri wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar, seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenan tabiat seksual yang ternyata dilarang dalam Islam, katanya. Menjawab tuduhan itu, Anwar pada Disember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiyah didikan daripada Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kashaf Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah adalah atas berbagai tuduhan pada akhir tahun 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil pula berkata laman web yang dipetik Hamzah itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan hari ini, Nazir juga berkata PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Anwar pernah disabitkan bersalah dalam kes liwat tetapi dia kemudian mendapat pengampunan penuh diraja daripada yang di Pertuan Agong pada tahun 2018. Sebelum ini, pemimpin popular PAS Muhammad Sanusi Maknor telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dengan dalam kes lewat.
Mahkamah memberikan perintah instruksi inter partes bagi menghalang Menteri Besar Kedah itu mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang didakwa sebagai fitnah itu. Daripada netizen ada 3 komen yang ditulis. Salah seorangnya Oasis kata, tak betul ke tidak yang punya badan aja yang tahu. Sebaiknya diam aja, jangan hebohkan, jangan hebahkan. Jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang jilat. Violet Well kata, apalah kau ni, pusing sana sini, pusing sama sini. Kau sembang, boleh terbang, katanya. Red Parrot kata, portal negara Itali itu tidak berwibawa dan tulisannya tidak boleh dipercayai. Hamzah pernah membangkitkannya di Parlimen yang sebenarnya cuba memalukan Perdana Menteri ke-10. Kenapa tidak Taqiyuddin ulang lagi di KKB? Kerana ingin memalukan Perdana Menteri ke-10. Sejak bila pula Taki nak jaga nama baik Perdana Menteri ke-10, kata netizen Red Parrot 2782. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. SPRM siasat 10 projek pembinaan Telaga Jejari lebih RM300 juta disahkan oleh Azam Baki. Saudara-saudara sekalian, jumlah 300 juta ringgit untuk membina Telaga Jejari ini memanglah satu jumlah yang agak melampau sekiranya betul berlaku penyelewengan. 300 juta itu bukan jumlah yang kecil. Ianya jumlah yang cukup besar untuk membantu rakyat mendapatkan bekalan air melalui Telaga Jejari. Tapi apa sudah jadi sehingga 10 projek pembinaan Telaga Jejari ini tiba-tiba disiasat oleh SPRM? SPRM membuat siasatan terhadap 28 Telaga Jejari yang dibina menerusi program Pembinaan Telaga Jejari atau HCW. Ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air dianggarkan berjumlah lebih 300 juta ringgit yang dibina Air Kelantan Sdn Berhad kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, projek berkenaan dibina antara tahun 2008 hingga 2015. Beliau berkata susulan itu 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan terhadap pembinaan HCW di Kelantan kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. HCW berkenaan sepatutnya berfungsi untuk membekalkan air mentah kepada LRA sebelum disalurkan kepada pengguna. Pembinaan HCW berlainan kapasiti ini adalah alternatif untuk mengatasi masalah air di negeri itu terutama pada musim kemarau. Tetapi sebahagian besar telaga yang dibina ini gagal menghasilkan kuantiti air pada tahap optimum, katanya ketika dihubungi hari ini. Beliau berkata siasatan awal yang dijalankan dipercayai terdapat pegawai AKSB yang menerima wang rasuah daripada syarikat konsultan yang dilantik dalam projek pembinaan telaga air terbabit. SPRM juga percaya bahawa terdapat manipulasi membabitkan proses kelulusan projek ini pada tahun 2015. Oleh kerana telaga air yang dibina ini tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya, ia menyebabkan kerugian dan siasatan SPRM juga akan cuba mengenal pasti jumlah sebenar kerugian yang dialami termasuk jumlah wang rasuah yang terbabit, katanya lagi. Beliau berkata isu kegagalan Telaga Jejari untuk membekal air kepada LRA itu pernah didedah dan ditegur oleh Ketua Audit Negara menerusi laporan Ketua Audit Negara 2015. LKAN 2015 mendedahkan bahawa sebanyak 8 LRA yang diaudit pada ketika itu dan hasilnya 4 LRA iaitu LRA Pintu Gang,
Wakaf Bunut, Wakaf Bahru dan Cica yang mempunyai telaga jejari tidak berfungsi dengan sempurna. Walaupun isu itu sudah didedahkan dan ditegur Ketua Audit Negara, masalah ini masih tetap berulang, katanya lagi. Menurutnya, siasatan yang dijalankan SPRM juga adalah berdasarkan rungutan. Selain aduan pengguna di negeri itu berhubung masalah air yang mereka hadapi. Beliau berkata siasatan dijalankan juga mendapati terdapat HCW yang gagal berfungsi dan ditutup atas pelbagai faktor sekaligus menyebabkan objektif pembinaannya bagi memastikan pengguna memperoleh bekalan air yang mencukupi terutama pada musim kemarau gagal dicapai. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. SPRM Siasat 10 projek pembinaan telaga jejari lebih RM 300 juta. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan, kes-kes berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, dan rasuah. Kali ini menggemparkan kita karena ia berlaku di sebuah kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS. Hari ini kita dikabarkan bekas pegawai ditahan kes rasuah telaga jejari. Ini respon kerajaan Kelantan. 4 lelaki termasuk pegawai kanan syarikat air di Kelantan dilapor telah ditahan SPRM berhubung kes rasuah pembinaan telaga jejari yang gagal berfungsi untuk membekalkan air kepada penduduk. Susulan itu, kerajaan Kelantan hari ini memaklumkan akan memberi kerjasama penuh kepada agensi tersebut. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohamed Fadli Hassan berkata, kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses siasatan yang sedang berjalan. Saya menyerahkan kes berkenaan kepada SPRM untuk menyiasat kes ini seadil-adilnya. Kerajaan Kelantan juga ingin menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan, katanya memetik laporan bernama hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa kerja air, infrastruktur air dan pembangunan luar bandar negeri, Datuk Dr. Izzani Hussein berkata, SPRM harus menyiasat kes berkenaan secara profesional dan telus. Semalam, SPRM menahan 4 individu lelaki termasuk 2 bekas pegawai kanan syarikat air di Kelantan bagi membantu siasatan berkaitan pembinaan telaga jejari yang gagal berfungsi. Kesemua mereka yang berusia antara 40 hingga 60-an itu ditahan secara bersingan di sini antara 7 hingga 10 pagi. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan ini memang agak mengejutkan seluruh Malaysia. Bayangkan, ini tentang kegunaan air seluruh negeri. Ini tentang kegunaan air oleh rakyat di negeri Kelantan. Tetapi apa yang mengejutkan kita ialah 4 lelaki ini termasuk pegawai Syarikat Air Kelantan telah ditahan SPRM kerana berhubung kes rasuah pembinaan telaga jejari yang gagal berfungsi untuk membekalkan air kepada penduduk. Apa sudah jadi dengan telaga ataupun apa sudah jadi dengan pembinaan telaga jejari ini? Bagaimana telaga jejari ini gagal berfungsi? Kita pun tak tahulah sejauh mana ianya gagal berfungsi. Adakah ianya tidak dibina langsung pun tak pasti. Adakah ada tetapi kurang ikut piawaian pun tak pasti. Adakah dibina ikut suka hati tanpa mengikut spek kerja yang telah digariskan sehingga ianya tidak berfungsi atau tidak boleh digunakan. Dan kita juga memuji tindakan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohamed Fadli Hassan kerana beliau menyokong usaha siasatan ini sehingga beliau kata kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses siasatan yang sedang berjalan. Persoalannya sekarang ialah
berapa ramai lagi kah yang akan ditahan SPRM selepas ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan laporan SPRM sekali lagi menahan jerung-jerung besar. Siapa jerungnya? Kali ini lebih besar jerungnya. Bukan melibatkan 100.000, bukan melibatkan 600.000, bukan juga melibatkan 1 juta, bukan juga 100 juta. Berapa? Jumlahnya sangat besar, yaitu apabila ia melibatkan 1,2 bilion. Nak sebut pun hati rasa marah. Kenapa tak marah? Macam mana tidak marah kalau uang yang diseleweng itu berjumlah 1,2 bilion. Waduh, tak hairanlah begitu banyak sekali ketirisan yang berlaku dalam keuangan negara sebelum ini. Tapi kita ucapkanlah tahniah kepada kerajaan yang ada sekarang, tahniah kepada SPRM kerana bekerja dengan luar biasa. Kita dapat melihat sekarang SPRM bekerja luar biasa, bukan seperti biasa-biasa. Bayangkan kalau dulu kita hanya mendengar nilai-nilai yang biasa-biasa, 100.000, 12.000, 5.000, 500 ringgit, 200 ringgit, 10 ringgit, itu yang kita dengar. Tapi sekarang ini dengan pimpinan kerajaan perpaduan kerajaan Madani, kita melihat memang benar seperti yang Anwar Ibrahim kata, dia akan memerangi rasuah sehingga menangkap permulaannya jerung-jerung besar, ikan-ikan paus, dan tidak lagi hanya melibatkan ikan-ikan bilis. Betullah, nak hapuskan rasuah ini, kena tangkap dulu, kena tahan dulu, kena selesaikan dulu jerung-jerungnya yang dah telah buncit perutnya kenyang. Hari ini, laporan dari Berita Harian SPRM menahan 2 pegawai badan berkanun kerana menyeleweng dana RM 1,2 bilion. Aduh, jumlah itu membuatkan kita bernada marah. 1,2 bilion ni kalau diguna untuk kemajuan, untuk memajukan negara, bayangkan berapa banyak buah kampung, buah sekolah, buah hospital dan macam-macam lah boleh dibantu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 2 pegawai kanan badan berkanun kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dan penyelewengan dana bernilai 1,2 bilion ringgit. Aduh, saya masih tak boleh move on. Bagaimana boleh sehingga 1,2 bilion ini diselewengkan? Macam mana itu boleh berlaku? Dan bagaimana mereka terniat menyalahgunakan atau menyeleweng dana sehingga begitu besar? Tidak rasa bersalahkah? Kalau dengan kata yang lebih kasar lagi, ini seperti mencuri. Tak rasa bersalahkah kalau benar-benar mereka menyeleweng, menyalahgunakan kuasa dengan dana sehingga 1,2 bilion itu? Difahamkan penyelewengan dana itu membabitkan peruntukan pinjaman daripada Kementerian Kewangan bagi projek pembangunan. Menurut sumber, kedua-dua suspek berusia 50-an itu disyaki menyalahgunakan dana peruntukan pinjaman daripada kerajaan dengan memindahkan sebahagian pinjaman wang yang diterima daripada Kementerian Kewangan. Katanya, wang terbabit dipindahkan kepada syarikat kontraktor dan perunding yang tidak berkaitan dalam kos pembangunan seperti dinyatakan dalam permohonan peruntukan pinjaman kerajaan. Penyelewengan peruntukan ini amat serius memandangkan ia membabitkan dana daripada kerajaan Malaysia, katanya. Kedua-dua suspek ini direman 4 hari sehingga Sabtu ini dengan perintah itu dikeluarkan oleh Magistrate Erza Zulaika. Sementara itu, Pengarah Bahagian Siasatan SPRM Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman terhadap suspek. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009.
Saudara-saudara sekalian, 2 jam yang lepas, satu laporan telah dibuat juga di Berita Harian dengan tajuk seleweng peruntukan RM1.2 bilion. Rupa-rupanya yang ditahan ini ialah CEO. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif sebuah badan berkanun selepas disyaki terbabit dalam salah guna dan penyelewengan dana bernilai 1.2 bilion. Penahanan itu menjadikan 3 suspek ditahan SPRM sehingga kini berhubung siasatan kes penyelewengan itu. Sumber berkata suspek terbabit ditahan kira-kira jam 8 malam tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dipercayai melakukan perbuatan terbabit antara tahun 2019 hingga 2021 dan menyalahgunakan dana peruntukan pinjaman membabitkan projek pembangunan di sekitar ibu negara. Suspek dipercayai menyalahgunakan dana peruntukan pinjaman dengan memindahkan sebahagian pinjaman wang yang diterima dari Kementerian Keuangan kepada syarikat kontraktor serta perunding yang tidak berkaitan dalam kos pembangunan seperti yang dinyatakan dalam permohonan peruntukan pinjaman kerajaan, katanya. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita ialah tempo kes ini berlaku, yaitu berlaku sekitar tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang pastinya pada waktu itu bukan Anwar Ibrahim yang Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim yang memimpin negara ini. Jadi siapakah yang bertanggung jawab pada waktu era tahun 2019 hingga tahun 2021 itu? Siapakah yang bertanggung jawab? Siapa yang sebenarnya tahu tentang isu ini? Kerajaan apa pada waktu itu? Katanya suspek sudah dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi dan dikenakan perintah reman selama 2 hari sehingga esok. Berita Harian semalam melaporkan SPRM menahan 2 pegawai kanan badan berkanun kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dan penyelewengan dana bernilai RM1.2 bilion. Penyelewengan dana itu membabitkan peruntukan pinjaman daripada Kementerian Keuangan bagi projek pembangunan dan kedua-dua suspek kini telah direman 4 hari sehingga Sabtu ini. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu dan satu perkara yang memang luar biasa. Dana 1.2 bilion bukan satu jumlah yang kecil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.